adalah proses manusia selesakan diri sebelum tidur. So bila saya sebut manusia, maksudnya semua orang buat, bukan baby sahaja. Tapi mungkin kita tak tahu yang kita buat tu ialah nesting. So misalnya sebelum kita terlelap, so kita akan sambil baring tu kita akan pusing kiri dan kanan, test bantal sedap ke tak sedap ke, kita akan main-main rambut, kita akan check telefon, kita akan berangan-rangan berfikir-fikir benda yang jadi siang tadi, kita akan membaca buku, kita akan borak dengan husband, kita akan goyang-goyang kaki, whatever lah yang kita buat sebelum akhirnya tahu-tahu kita dah terlelap. So sometimes kita terlelap dengan buku di dada, terlelap dengan telefon di tangan. So maksudnya ia bukti yang tak ada manusia baring dan terus tidur. Baby dengan budak kecil pun sama juga, buat proses nesting juga. Tapi mungkin kerana kita tak ada pendedahan tentang tidur baby, so tak pernah dengar nesting, so kita rasa macam benda tu benda yang asing, padahal dia normal saja. Cuma cara anak nesting selesakan diri tu of course lain lah dengan cara orang tua. So misalnya anak yang biasa yang anak buat, dia akan meraban. Meraban tu macam dia bercakap atau menyanyi lagu tidur dia ke. Okey, dalam bahasa yang kita tak faham lah. Bermain air liur, maksudnya dia sembuh-sembuh air liur, hisap jari, mungkin dia akan gentil-gentil hujung bantal, gigit-gigit teddy bear dia. Yang dah boleh merangkak tu akan merangkak keliling katil. Lepas tu macam buat aksi macam merangkak setempat, bangun dan duduk, macam-macam lah. So baby pun akan buat benda yang sama, dan inilah kita panggil sebagai nesting. Parents tak boleh imagine letak baby, mamai tidur. Itu adalah imagination yang sangat komersial. Macam iklan lah. Iklan boleh lah buat macam tu. Bezanya kalau anak tu independent sleeper, iaitu penidur yang berdikari, yang pandai tidur sendiri, yang dah master tidur sendiri, memang kita nampak lepas proses nesting tu, dia sendiri akan ambil spot dia lah. Spot dia tu maksudnya macam dia nak duduk terlentang elok-elok ke, ataupun dia memang jenis yang suka tergolek kat tepi katil ke, dia akan ambil lah spot dia untuk dia duduk, dan akhirnya dia macam cool down dan dia tidur. Tu kalau independent sleeper. Lepas nesting, dia cari spot, dia tenangkan diri, dia masuk tidur. Kalau anak tu dependent ataupun penidur yang bergantung harap kepada ibu ataupun alat untuk boleh masuk tidur. Mungkin sebab dia telah dibiasakan. Bukan mungkin lah, memang kerana dia telah dibiasakan. Contohnya macam kalau nak tidur je mesti kena mengimping dulu. Dapat hisap susu mak, hisap breast mak, baru boleh tidur. Kalau nak tidur mesti kena mak angkat dulu. Duduk-duduk jalan 1, 2, 3 round baru boleh tidur. Kalau nak tidur mesti mak datang kena tepuk-tepuk dulu baru boleh tidur. Ataupun kalau nak tidur mesti kena masuk buai dulu. Tak ada buai tak boleh tidur. Ini adalah contoh-contoh anak dependent sleeper lah. So untuk anak dependent sleeper, selepas dia nesting, mesti nangis punya. Kerana dia tak tahu macam mana nak masuk tidur, dia tak tahu. So sekarang dia dah nesting, dah penat, penat sangat, memang dah nak tidur. That's why dia akan panggil mak. Nangis tu sebab dia panggil mak lah untuk buatkan macam yang biasa mak dah tolong buatkan. So soalan nombor 1, berapa lama nesting?
tak ada time tertentu. Kita tak boleh nak kata, tapi averagenya umum saja dalam beberapa minit, beberapa puluh minit ke 1 jam lebih sikit tu sangat biasa. Okey, kerana kena ingat baby yang telah dibiasakan tidur dengan bantuan parents ni, dia memang tak tahu macam mana nak masuk tidur. Proses terlelap sendiri, buat sendiri tu macam mana dia tak tahu. Okay, so bagi anak yang telah biasa dibantu oleh mak, so bagi dia breast mak tu is tempat tidur saya lah. Kalau yang dah biasa kena gendong, tepuk sebagainya, beriba dan dia rasa tangan mak, peha mak, bahu mak is katil dan tempat tidur dia lah. So imagine macam kita lah, kita dah biasa tidur dekat katil, dan tiba-tiba satu hari orang suruh kita tidur dekat lantai, tepi jalan, macam homeless. Kita mesti tak boleh tidur sebab kita tak biasa, dan kita tak boleh nak tahu macam mana nak terlelap dengan lantai keras, dengan tak ada bilik, dengan orang tengok kita. Itulah perasaan yang anak rasa. So that's why rules nesting, mak tak boleh kacau, tak boleh masuk campur selagi anak tak menangis. Masuk campur tu tak boleh terus angkat anak dan tolong tepuk-tepuk hanya kerana kita rasa macam lamanya dia ni duduk tergolek sana, tergolek sini setengah jam. Tak boleh. Mak tak boleh kacau, tak boleh angkat, tak boleh attend kepada anak selagi dia belum benar-benar menangis. So waktu anak nesting, parents nak buat apa? Tunggu je lah. So kalau ikut standard sleep training, so semasa proses nesting, so sleep training ni dia ada step dia. So nesting adalah salah satu step dalam sleep training. Jadi parents yang nak faham tentang whole sleep training, tak boleh tengok video ni je terus buat. Okay, so kembali kepada soalan tadi, macam mana kita nak buat apa waktu anak nesting. So kalau ikut standard, kerana baby sepatutnya menggunakan baby cot. Okay, baby cot ataupun katil sendirilah untuk keselamatan kan. Okay, so parents akan keluarlah daripada dalam bilik. Biarkan anak tu nesting sendiri, kerana nesting adalah proses menyesuaikan diri, menyelesakan diri. So kita nak anak tu full focus. Dia dan katil dia saja, dia dan tilam dia saja. So kita tak nak kehadiran adults, mak ke ayah ke ataupun adik-beradik lain ke, akan macam mengganggulah proses nesting dia tu. Sebab anak ni kalau dia nampak mak ayah, dia memang akan panggil-panggil lah. So dia distracted. Tak mencapailah tujuan nesting untuk kenal-kenal dan bermesra lah dengan katil sendiri. So parents keluar, boleh buka pintu half kalau parents takut anak akan takut bila pintu tutup. Dan lagi satu, kalau kita buka pintu half ni, senanglah parents nak macam mengintai anak tu lah dia buat apa kan. Ada juga parents yang dia keluar dan dia tutup terus pintu kerana dia nak monitor anak guna CCTV ataupun baby monitor. So kita akan nampak kalau dekat dalam banyak parenting reality series macam Nanny 911 ataupun Joe Frost, saya suka tengok macam tu. So kita akan biasa nampak mak-mak yang macam ni, dia akan duduk di sebalik pintu, membaca ke, menjahit ke, menulis ke, apa-apalah. Ataupun yang ada CCTV tu, dia akan turun saja dan buat kerja dia, cuci pinggan ke apa ke, sambil dia monitor anak dia dari CCTV. Untuk yang tak ada cord pula nak buat macam mana? Okay, tak ada masalah kalau tidak ada cord. Ini adalah lifestyle masing-masing. So kalau yang tidak ada cord, dia kena modify sedikit cara proses nesting itu dilaksanakan. Kalau anak anda adalah anak yang belum melasak, dia hanya boleh berbaring, terlentang pandang atas je, dan anda pun cuma ada satu katil je, mak, ayah, baby tidur katil yang sama. So anda boleh guna katil tersebut, letak anak di atas katil dan biarkan dia nesting ikut style dia. Mak yang tidak ada cord wajib duduk di dalam bilik bersama anak. Kerana apa? Walaupun anak tu kita rasa tak melasak lagi, tapi who knows kan. Jadi untuk keselamatan anak, kita takut dia terjatuh katil. Itulah puncanya kenapa mak yang tidak ada cord wajib stay in the same room dengan anak sewaktu nesting. But
mak kena sedar dirilah bahawa saya tidak sepatutnya berada di dalam bilik ini, tetapi I have no choice sebab tak ada cord. Takut anak terjatuh, jadi mak kena isolate diri ataupun asingkan diri. Soroklah dekat mana-mana ke, cari spot tertentu dalam bilik tu, as long as macam you tak ganggu dan tak nampak, tak dilihat oleh anak. Yang dah melasak, maksudnya dah boleh rolling, merangkak. Misalnya yang obviously kita akan tahu dia mesti boleh terjatuh katil ni. So yang ini kita suruh biarkan anak nesting di tilam ataupun toto yang kita bentang di bawah lantai. Maksudnya janganlah letak atas katil, okay? Sebab kita akan tahu dia mesti boleh terjatuh. Kalau dia tu dah pandai naik dan turun katil dengan bagus, maksudnya anak yang dah boleh berjalan, itu lainlah cerita. Mak carilah spot sendiri untuk asingkan diri jauh sedikit daripada anak. Kalau bilik tu kecil ataupun macam tak ada tempat, mungkin mak boleh membelakangkan anak, facing tempat lain lah, ataupun boleh duduk dan macam anything yang bagi message, I'm not interested to play with you. Macam tu, okay? Alright. Kalau anak datang kepada mak, contoh dia merangkak dan ajak pula mak main, bawa pula dia punya toys, mak janganlah main pula. Ada mak buat silap, dia pergi main pula dengan anak tu, tak boleh. Ni proses nesting. So di sinilah challenge-nya sikit untuk yang tak ada cord. So bila anak datang, cuba untuk minimumkan respon yang anda beri kepada anak. Misalnya mak boleh buat no, sleep time. So nampak, mak minimizekan perkataan, mak minimizekan facial expression, mak minimizekan body language. Kalau anak datang panjat badan mak, main rambut mak, so mak hanya perlu ignore, biar saja. So maksudnya biar je anak panjat. Okay, anak akan naturally buat dua benda. First, dia akan pergilah sebab dia rasa macam boring lah mak ni, tak layan, dia akan pergi. Mak tak perlu jadi orang yang ambil anak dan letak balik kat tilam dia, lepas tu mak pergi dekat tempat mak, nanti anak datang lagi, mak angkat pula anak, letak balik kat tilam dia, lepas tu mak duduk lagi. So perbuatan yang keep angkat bangun ni, untuk anak dia rasa macam some kind of game, you know. Anak kecil dia memproses sesuatu benda tu tak sama macam kita. So kita tak nak bagi respon yang buat dia misunderstood sebagai, oh mak ajak main, oh this is entertaining. So kita tak nak, okay. Second, obviously anak akan menangis lah, okay. Dia menangis tu kita kena tengok lah. Mungkin dia menangis sebab dia just bengang je, mak macam tak layan. So kalau dia just bengang tak layan, so keep on ignore sahajalah, okay. Kalau anak tu menangis, memang kita tahu dia menangis tu dah start letih, dia pergi dekat kita, nak panjat badan kita, kita tak layan, dia dah menangis sambil gosok-gosok mata nak tidur. Yes, itu adalah signal mak boleh masuk campur untuk tenangkan anak yang saya sebut tadi. Tapi bukan tenangkan dengan cara biasa, ada stepnya yang kita sarankan dalam sleep training, cara baru menenangkan anak, which is yang bukan topik dalam video ini, tapi maksudnya itulah antara contoh-contoh macam mana anak mak perlu untuk merespon kepada anak yang datang kepada mak kerana mak tidak ada cord.